Assalamualaikum. Hari ini kita nak berbicara tentang berpuasa. Kalau kita ingat yang kita ni manusia kan, semata-mata yang perlu berpuasa, sebenarnya kita silap. Haiwan pun berpuasa, tapi kita berpuasa sebab syarak lah kan, sebab hukum Tuhan sebagainya. So, hari ini kita nak sembang pasal soalan pertama, kenapa haiwan berpuasa? Haiwan berpuasa ada banyak sebab. Sebab yang pertama ialah sebab kawasan persekitaran dekat sekelilingnya. Kalau kawasan sekeliling dia tu panas, dia akan jadi estivation. Estivation ni biasanya berlaku pada haiwan macam reptilia, ikan ataupun amfibia. Dan kalau kawasan tu sejuk, dia akan jadi hibernation. Haiwan yang melakukan hibernation ni biasanya mamalia. Kita selalu salah faham yang hibernation membawa kesan kepada tidur. Sebenarnya salah. Untuk hibernate, haiwan tu perlu tidur. Itu yang sebenarnya. Bila haiwan tu tidur, contohnya macam polar bear, tupai, dia tidur, dia akan tidur dalam period yang sangat panjang. Bila dia tidur, dia tak akan makan. So masa ni lah tempoh berpuasa untuk haiwan yang hibernate tu. Sama juga untuk case estivation pada haiwan yang tidur pada keadaan yang panas. Sebab kedua, kenapa haiwan berpuasa ialah diorang nak migrate. Contohnya ada gajah, diorang dah makan dekat kawasan ni, and then bila kawasan tu dah habis makanan, diorang nak perlu migrate kepada kawasan makanan yang baru yang ada banyak lagi pokok yang boleh diorang makan, diorang perlu migrate. Along the way diorang nak migrate, diorang tak akan consume makanan. Kenapa diorang tak nak consume makanan? Kalau diorang guna energy untuk migrate, pada masa sama gunakan energy untuk nak digest makanan along the way, so energy yang digunakan untuk migrate tu dah membazir lah, sebab dia nak part of untuk digest makanan. Haiwan kalau dia nak digest makanan, dia perlu gunakan energy untuk digest makanan tu, so membazir. Itu kalau lah dalam along migration tu ada pokok-pokok. Kadang-kadang dalam migration tu diorang nak makan, tapi along the way migration tu tak ada pokok. Somehow dia terpaksa puasa lah kan. Dalam berpuasa untuk migration ni juga kita boleh tengok dalam case ikan salmon. Ikan salmon dia anadromous. Dia membesar di laut, tapi bila dia nak bertelur, telur tadi akan menetas kat kawasan air tawar. So jadi ikan salmon biasanya dia akan duduk kat laut dan dia akan travel naik ke upstream dan melawan arus. Bila dia nak melawan arus, dia akan pakai a lot of energy. Dia akan pakai banyak sangat tenaga dia. Instead of dia membazir tenaga dia untuk makan, untuk digest food, dia gunakan semua tenaga dia yang ada untuk melawan arus, dan bila sampai kat destination dia untuk bertelur, dia akan lepaskan semua telur dia. Certain species salmon, bila dia dah buat macam ni, sebab kan dia tak makan dan dia guna tenaga yang dia ada tu, saki-baki dia tu untuk bertelur pula, dia orang akan mati selepas dia orang bertelur sebab dia orang dah tak ada tenaga. So dia orang macam one way trip to death lah. Antara sebab lain kenapa haiwan berpuasa ialah metamorfosis. Kita nyanyi dulu waktu sekolah rendah. Dari ulat jadi kepompong, duduk tidur dalam kelonsong, cukup masa kepompong pecah, pom, jadi rama-rama yang indah. So dalam lagu tu pun dah bagi tahu. Okay, bila ulat beluncas nak bertukar jadi rama-rama, dia duduk dalam kelonsong ataupun kepompong. Bila duduk dalam kepompong ni, dia tak akan makan tau. Sebab dia nak guna tenaga yang dia makan untuk develop kepak, untuk dia develop badan-badan baru. So sebelum diorang nak masuk dalam kepompong tu, diorang akan makan banyak-banyak. Biasa kita tengok kawasan-kawasan yang dekat dengan sekitar kepompong ni, daun dia macam banyak-banyak lubang. Tu tanda yang kawasan tu banyak infestation of ulat beluncas, yang mana akan jadi kepompong dan kemudiannya jadilah rama-rama yang indah. Kisah seterusnya ialah kisah mengenai penguin. Penguin punya berpuasa sebab diorang menjaga telur. Penguin ni dia loyal monogamous. Maksudnya diorang akan mate till the rest of their life. Diorang akan ada satu je pasangan sampai diorang mati. Bila si betina keluarkan telur, si jantan akan setia berada di sisi. So bila si betina dah menelur, dah ada telur dekat situ, tadi kan waktu dia bertelur, dia tak pergi makan tau. So si betina akan keluar dan meletakkan telur tu kepada si jantan untuk menjaga, dan si betina akan keluar pergi cari makanan. Proses bila si betina untuk keluar mencari makanan dan sampai dia balik semula, dalam proses tu si jantan akan duduk dekat telur tu dan ram, ataupun dia nak incubate ram telur tu untuk menetas lah kan. So dalam 4 hari tu, dalam 4 hari ke seminggu tu, si jantan tu akan duduk jaga telur dia. So masa ni lah si penguin yang jantan tadi akan berpuasa. Dia tak akan makan, dia tak akan bergerak, dia akan jaga telur penguin tu sampailah si betina tu patah balik dan balik ke si keluarga dia dah. So dalam banyak-banyak ni, kalau kita nak tahu siapa yang dapat pahala, kalau ikutkan penguin dengan salmon lah. Yang lain tu semua makro. Sebab apa? Sebab yang lain tu berpuasa dan tidur. Jangan buat macam tu.